Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahsan Al-Basri bin Muhammad Zubir daripada kelas R1A, ingin menerangkan penghayatan Al-Quran dalam 4 surah ini. Al-Quran ini merupakan perlembagaan tertinggi dalam hidup manusia yang mengandungi panduan dan dijadikan sebagai rujukan oleh manusia dalam menjalani semua aspek kehidupan, sama ada politik, ekonomi atau sosial. Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia dan menyeru mereka ke jalan kebenaran. Kandungannya merupakan panduan hidup yang lengkap dan sempurna bagi umat yang beriman. Oleh itu, umat Islam wajib merujuk kitab yang agung ini untuk mendapat panduan dan bimbingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dari seluruh lapangan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Allah Ahad, Allah itu hanya satu, Allah itu persendirian. Allahu Samad, Allah Maha Perkasa. Allah Samad, macam Allah lah tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada siapa pun dapat menandinginya Allah. Kelebihan surah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas maka seakan-akan dia telah membaca 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Surah yang kedua ialah surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ke-18. Maksudnya, Allah menerangkan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Kelebihan surah ini, Abu Umamah bin Al-Bahili bahawa Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah Al-Zahrawan, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana kedua-duanya nanti akan datang pada hari kiamat seakan-akan awan ataupun cahaya matahari ataupun seperti burung yang berbulu terbang mengelilingi pembacanya. Surah yang ketiga pula ialah surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a. Maksudnya, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada, dan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput rampai. Kelebihan surah ini, Imam Muslim meriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dalam salat 2 hari raya dan hari Jumaat. Dan surah yang terakhir ialah surah Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal mazni am nahnul munzilun. Ayat ke-68 hingga ke-69. Maksudnya,
Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Selain dari itu, perhatikan pula kepada air yang kamu minum. A'antum anzaltumuhu minal mazni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan ataupun kami yang menurunkannya? Kelebihan surah Al-Waqi'ah ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Kesimpulan yang kita dapat daripada penghayatan Al-Quran ini ialah penghayatan Al-Quran perlu diwujudkan dalam diri setiap anggota masyarakat, bahawa betapa perlu dan pentingnya Al-Quran itu hidup atau dibaca dan dihayati dalam setiap rumah orang Islam. Wallahu a'lam.